kita kena meminta kepada Allah. Ya. Allah tidak bertempat. Tidak bertempat. Jadi kenapa kena mention perkataan langit tu? Ya. Boleh tak Ustaz Megat tolong cari Ustaz beberapa hadis Nabi hak memang fadilat dia buka pintu langit. Langit itu adalah satu makhluk Allah SWT Ya. yang mulia. Ya. Ya, di dalam pengenalan buku pun sudah ceritakan tentang siapa penghuni langit. Dan ada orang yang solatnya tidak, ketika dia naik itu tidak melepasi paras telinga. Maknanya terlalulah teruk sangat solat itu. Pemimpin yang amalan dia tidak diterima. Pintu langit dia tutup serapat-rapatnya. Kenapa? Kerana dia tidak mempedulikan disebabkan hubungan keagamaan. Dengan orang bukan Islam, hubungan kemanusiaan, kasih sayang. Maka kita akan mendapat kasih sayang seluruh makhluk yang di langit tu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur pada Allah kita dapat berjumpa lagi untuk sesi podcast Tera pada kali ini. Dan topik yang akan kita bicarakan pada kali ini berkenaan dengan satu amalan yang dilakukan oleh orang Islam, iaitu bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana topik yang kami bawa pada kali ini iaitu amalan pembuka pintu langit. Tu dia, tajuk pun nampak macam kontroversi, tapi kita tengoklah macam mana kita nak bincang pada kali ini. Dan tetamu yang kita bawa pada kali ini, dia juga adalah seorang penulis buku terbaru di Galeri Ilmu, sebuah syarikat penerbitan, yang mana buku tu juga bertajuk Amalan Pembuka Pintu Langit. Siapa yang saya masukkan? Saya ucapkan selamat datang kepada Imam Muda Megat. Handsome orangnya, masih muda, sebab tu dia imam muda. Tutup dengan kopiah Hazat rambut putih lah. Ataupun nama sebenarnya adalah Megat Muhammad Zaid bin Megat Azmuddin. Lepasan Universiti Al-Azhar. Kemudian sekarang sebagai pembantu penyelidik, ketua penyelidik dan pembangunan di Agami Group bersama dengan Ustaz Don Daniel. Betul. Orang kata dekat Agami tu macam mufti di Agami lebih kurang kan. Maknanya kalau ada isu-isu agamanya, so Imam Muda Megat adalah benteng dia untuk menjawab. Betul tak? Selain daripada dia motivasi untuk kena bersungguh-sungguh lah mengkaji kan. Satu lagi risau juga dalam mufti-mufti ni. Mufti tu ada dua kan. Satu fil jannah, satu fil nar. Mudah-mudahan selamatlah insya-Allah selamat. Okey, dan Imam Muda Megat ni adalah finalis bagi musim yang ketiga kan? Betul, program Imam Muda Astro Oasis. Okey. Musim yang ketiga tahun 2012. Kira juara? Tak. Apa siapa tak juara waktu tu? Zaman tu kami ke semi final je. Dia punya kalau proses program tu ke semi final je. Okey. Dan di sebelah Imam Muda Megat juga seorang editor di Galeri Ilmu, dan dia akan bersama dengan saya pada kali ini untuk sama-sama kita nak tanya pada Imam Muda Megat, dan dia juga akan respon beberapa isu di sebalik topik amalan pembuka pintu langit. Dan orang yang saya maksudkan itu adalah Ustaz Ahmad Khairul, editor perolehan di Galeri Ilmu. Masih muda orangnya, ilmunya pun nampak di raut wajahnya. So kita gandingkan bersama lah. Kita ada Imam Muda Megat, kita ada Ustaz Ahmad Khairul. InsyaAllah topik kita ni kita akan bahaskan dengan lebih mendalam, InsyaAllah. Okey, kita boleh mulakan sekarang. Bismillah. Okey, kita bermula dengan topik kita, iaitu amalan pembuka pintu langit. Baik. Saya bukanlah isu apa sangat. Kenapa perkataan membuka pintu langit itu dipilih sebagai topiknya? Adakah bermaksud bahawa kita kena merujuk permintaan itu kepada yang berada di langit? Padahal kita kena meminta kepada Allah. Allah tidak bertempat. Jadi kenapa kena mention perkataan langit tu? Mungkin Ustaz boleh cerita sikit. Terima kasih banyak Fadil Ustaz Syafi'i. Bila Ustaz sebut begitu, mana adakah Ustaz berpegang bahawa Allah tu tidak bertempat? Tak, saya tanya soalan. Okey, sebenarnya ada banyak sudut yang kita nak bincang daripada buku ni. Cuma mungkin saya boleh kongsikan cetusan idea untuk menulis tentang tajuk ni ialah sebenarnya kami berbincang macam Ustaz Don
CEO kami lah. Ya. Tiap-tiap kali bila nak menyampaikan ceramah ataupun jemputan, kita akan bincang dulu. Mana tajuk ni, apa input-input yang kita boleh sampaikan. Jadi ada satu tajuk yang beliau terfikir, dia kata dia pernah terbaca satu hadis yang kalau kita buat amalan sekian-sekian, futihat abwabus sama, dibukakan pintu-pintu langit. Dia kata macam menarik lah. Dia kata macam menarik lah. Mana ada amalan-amalan. Boleh tak Ustaz Megat tolong cari Ustaz beberapa hadis Nabi hak memang fadilat dia buka pintu langit. Itu tujuan asalnya. Jadi saya pun cari dapatlah dalam 6-7 hadis macam tu. Kemudian saya hurai sikit, hurai ringkas. Kita buat macam posting di media sosial je kan. Buat survey lah. Buat survey. Tak, memang tujuan untuk posting saja. Untuk bagi info. Kemudian saya bagi share dengan kawan juga. Dan cakap bagus lah dia cakap. Dan saat dia kata why not kalau buat buku je terus. Sebelum kita bekerjasama dengan Galeri Ilmu. Jadi bila tulis sikit, tak adalah desakan sebab kita tak ada target nak keluar bila kan. Tulis sikit. Sehinggalah alhamdulillah ketika kita bertemu dengan Galeri Ilmu, dengan Tuan Haji Yusri, memberi semangat untuk kita hasilkan buku kan. Jadi kita kata kita dah ada dah sebenarnya buku yang on progress. Kalau sudi diterima buku ni, kita nak jadikan buku pertama keluar lah. Alhamdulillah. Jadi itu idea asal. Dan dalam tajuk ni sebenarnya kita juga nak menyampaikan mesej berkenaan dengan bagaimana membetulkan kefahaman. Dan langit itu adalah satu makhluk Allah SWT. Yang mulia. Di dalam pengenalan buku masih dah ceritakan tentang siapa penghuni langit, kenapa, apakah simbolik kepada dibuka pintu langit kan. Sebab kalau orang yang tak membaca ataupun tak mendalami, mungkin dia kata ni adalah bukti kata Tuhan tu di langit. Dia tak baca habis kan. Nak sampai kepada dia. Jadi baca dulu. Sekarang ulama sudah huraikan tentang khususnya dari segi ilmu akidah lah, tentang langit, makhluk di langit, dan kemudian hadis-hadis yang bercerita tentang amalan diangkat. Jadi di situ kita nak membetulkan kefahaman masyarakat tentang konsep amalan diangkat, dan kemudian penghuni langit, kemudian macam mana amalan tu diterima Allah SWT. Jadi dia sebenarnya dibuka pintu langit tu adalah simbolik kepada penerimaan sesuatu amalan. Kan? Macam kita sebut hadis tentang solat contohnya. Solat diangkat, disimpan di Lauh Mahfuz. Dan ada orang yang solatnya tidak, ketika dia naik itu tidak melepasi paras telinga. Maknanya terlalulah teruk sangat solat itu, maka dipulangkan balik kepada pelaksananya itu dengan cara yang terhina. Jadi inilah yang kita nak sampaikan dalam ni. Dan dalam rupanya hadis-hadis yang bercerita tentang dibuka pintu langit ada banyak. Baik kepada individu, amalan secara individu, hatta ada yang kita buat tajuk khas kepada pemimpin. Maknanya semua orang pun perlu mengetahui. Boleh tahu. Yang boleh contohnya pemimpin yang amalan dia tidak diterima, pintu langit dia tutup serapat-rapatnya. Kerana apa? Kerana dia tidak mempedulikan kesusahan rakyat di bawahnya. Jadi ini besar mana. Dia bukan hanya pergi kepada amalan harian, tidak. Mana dia mungkin orang bertanya, adakah ini amalan zikir ke ataupun wirid-wirid ke? Tidak. Ia adalah amalan-amalan yang umum yang sehari-hari kita buat. Contoh, membantu orang lain yang kesusahan pun juga ada fadilat, dibukakan pintu langit. Jadi itulah kita rasa orang kena tahu tentang maklumat ini. Jadi itulah terhasilnya buku amalan pembuka pintu langit tu, Ustaz. Bukanlah bermaksud iktikad bahawa Allah berada. Tidak. Mungkin Ustaz Ahmad ada nak tambah, Ustaz. Mungkin Ustaz boleh jelaskan maksud dibuka pintu langit tu. Dari segi siapa sebenarnya yang berada dekat langit tu siapa. Sebab kalau kita kata memang Allah dia tidak bertempat, tak berhajat kepada makhluk sebagaimana langit ataupun aras atau yang lain-lain. Itu mungkin nanti kita akan bahas berkenaan tentang yang ayat-ayat mutasyabihat lah kan. Cuma dari segi pembuka pintu langit, bagaimana amalan tu boleh diangkat ke langit dan siapa sebenarnya yang ada dekat langit tu. Tadi itu yang dalam salah satu tajuk yang kita muatkan dalam buku ni juga. Bahkan dia sebagai pengenalan dia, mukadimah. Itu siapa penghuni langit.
saya bawakan dua perkara. Apa kaitan kita dengan langit? Kita bukan makhluk yang duduk di langit. Contoh kan? Betul. Apa kaitannya? Kita duduk di bumi, realitinya. Kenapa kita kena ambil tahu kan? Kalau saya tak nak peduli tak apa kan? Tak boleh. Dan saya bawakan satu hadis yang mana hadis ni adalah menjadi tradisi kepada semua ulama-ulama hadis ketika mereka mendengar hadis daripada guru mereka kan. Sebenarnya kalau kami belajar hadis dengan para masyayikh, kata mereka, dan ni adalah apa panggil satu kebiasaan. Bahkan saya sendiri ketika mendengar daripada Ustaz Hairul Nizam Mak Hussein, dia kata pernah satu ketika dia bertemu dengan Syekh Abul Huda Yaqubi kan, di Syria ke atau di mana. Dia kata ketika tu ada majlis simak hadis Sahih Bukhari kan. Jadi ketika Syekh menceritakan mukadimah, dalam mukadimah tu Syekh ada sebut dah beberapa hadis. Ustaz dia berniat dalam hati, dia kata, ya Allah, bagilah aku dapat dengar hadis yang pertama, hadis yang menjadi sunnah para ulama mendengar daripada guru mereka. Nak dengar itu hadis pertama. Hadis tu berbunyi, Ar-Rahimun yarhamhumur Rahman tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Jadi bermaksud kasihilah semua orang yang di bumi, yang di langit akan mengasihi kamu. Ataupun sebelumnya itu lagi, orang yang mengasihi orang lain akan dikasihi oleh Ar-Rahman, Tuhan Ar-Rahman. Jadi yarhamukum man fis sama tu akan mengasihi kamu seluruh yang berada di langit. Wah, ini bayangkan dalam banyak-banyak hadis, hadis itu menjadi hadis awail, hadis yang pertama yang disebutkan, disampaikan. Musalsal bil awaliyah. Betul. Hadis musalsal bil awaliyah. Jadi kita ambil idea situ, menguatkan lagi bahawa penting kena ada hubungan dengan makhluk di langit. Ada penduduk di langit. Ada penduduk di langit. Ada penduduk di langit. Dan kita bawakan hadis yang menceritakan ketika Nabi menggambarkan suasana di langit tu kan. Aku melihat apa yang kamu semua tidak lihat kan. Kalau kamu tahu apa yang aku tahu, kamu akan sentiasa menangis kan, kurang ketawa. Bahawa di langit itu tidak ada satu pun ruang kosong yang tidak ada satu pun ruang kosong melainkan dipenuhi oleh para malaikat. Hatta walaupun sebesar tapak tangan. Setiap jengkal tu ada malaikat. Setiap jengkal tu ada malaikat yang mendiami dan bertasbih kepada Allah, beribadat kepada Allah Taala. Hebatnya. Luasnya macam mana? Luas langit tu pula. Bila diceritakan tentang keluasan langit dibandingkan dengan dunia lagi, lebih kita rasa takjubnya. Dalam hadis Nabi menyebutkan dunia yang kita duduk ini, yang kita diami ini, bumi ini ialah kahalqatin fi falah. Seperti cincin yang berada di tengah padang yang luas, padang pasir. Tak ada cincin, boleh tunjuk cincin. Cincin kan. Nak cabut tak boleh pula. Ini kalau cabut dia rumah bawah ni. Jangan dia besar. Jadi cincin, mana cincin kan? Katakanlah besar duit 50 sen. 50 sen pun besar lagi kan? 20 sen lah duit baru kan. Campakkan di tengah padang. Tak salah padang pasir. Padang bola je. Halui. Cari pun tak jumpa. Kan? Memang tak jumpa. Mana bayangkan bumi yang kita duduk yang tak habis kita pusing ini dibanding dengan langit yang pertama itu seperti cincin yang berada di padang yang luas. Itu baru lapis pertama. Baru lapis yang pertama. Dan Nabi sebut lagi. Dan begitulah bandingan langit yang pertama kepada langit yang kedua seperti cincin di padang pasir. Maka luas sungguh langit Allah Ta'ala ni. Dan tiap-tiap langit itu dipenuhi dengan malaikat. Semua malaikat beribadat, bertasbih, berzikir, sujud, rukuk Allah Ta'ala. Dan bukan itu saja. Okey, kita dah tahu makhluk-makhluk yang duduk di langit. Apa hubungan mereka dengan kita pula? Itu yang sebut tadi. Jika kita bersifat dengan satu sifat, sifat berkasih sayang kepada makhluk-makhluk di bumi, dengan orang Islam disebabkan hubungan keagamaan, dengan orang bukan Islam hubungan kemanusiaan, kasih sayang, maka kita akan mendapat kasih sayang seluruh makhluk yang di langit tu. Bukan lagi mana kalau dah dapat kasih sayang makhluk di langit, tak perlu lagi dah di bumi ni orang tak peduli kat kita pun. Tak heranlah istilahnya. Jadi ini kita sebutkan dalam kitab kita ni supaya dia buka satu gambaran, wawasan. Kehidupan kita ini sebenarnya bukan dimensi yang kecil yang kita duk tengok hari-hari. Dia sebenarnya luas lagi. Kan? Kalau kita boleh dapat kasih sayang makhluk yang di langit, maka sudah tentu Allah Ta'ala sebenarnya kasih sayang makhluk di langit itu adalah bergantung pada kasih sayang Allah. Kerana Allah Ta'ala memanggil Jibril AS, wahai Jibril, aku sayang pada
si fulan. Kamu kena sayang kepada dia. Dan ketika itu Jibril terus menghebahkan, mengisytiharkan kepada penduduk langit, kamu semua kena sayang kepada fulan bin fulan kerana Allah sayang kepada dia. Jadi bayangkan kalau orang yang tahu tentang amalan ini, jadi kehidupan dia sibuk nak mencari kasih sayang makhluk yang di langit, kan. Jadi kan mana beyond apa yang sehari-hari kita lakukan. Kita nak dapat kasih sayang 2, 3, 4 orang, kecil sangat. Kalau kata biasa kita dengar apa ni, iridan nas la tudrak, keredaan manusia tak boleh dicapai. Betul, tak boleh dicapai. Tak boleh nak puaskan semua sampai orang. Sampai kesudah pun tak boleh. Ni baik cari yang orang kata macam tu kan. Yang lebih dah luas tahu lagi. Lebih luas lagi. Betul, betul. Mungkin orang nak tahu Ustaz, kalau amalan ni kan ada hadis amalan diangkat naik ke langit apa semua kan. Bila naik tu dia landing kat mana Ustaz? Okay. Mungkin orang nak tahu punya tingkatan dan proses dia tu. Ya. Dia ada beberapa perkara. Yang pertama ialah amalan kita disimpan dalam catatan. Yang mana catatan tu silih berganti. Ada mingguan, ada tahunan kan. Macam Nabi sebut ketika nisfu Sya'ban, kenapa orang berpuasa, kenapa orang menghidupkan. Jadi baginda menjelaskan itu adalah amalan tahunan yang ditukar buku catatan. Ada hadis yang lain, hari Khamis. Orang tanya Nabi kenapa puasa Isnin Khamis? Isnin kerana hari aku dilahirkan. Hari Khamis kerana amalan diangkat. Kan? Mana amalan diangkat ditukar silih berganti. Jadi di mana tempat amalan itu disimpan kan? Ya. Disebutkan juga bahawa amalan-amalan kita ini disimpan, diletakkan di Lauh Mahfuz. Tempat yang mana wallahu alam kita tak dapat menjangkau dengan akal fikiran kita. Kerana segala takdir manusia, semua perkara disimpankan di situ. Orang kata database. Ini bahasa sekarang kan. Semua ada di situ. Dan dia tempat tu letak dia di alam samawat. Berada di alam di langit. Tapi yang mengangkat amalan kita naik ke langit ni of course lah para malaikat kan, yang berada di kiri kanan kita. Betul. Yang mencatat amalan kita. Betul. Ada juga yang disebut malaikat rahmat yang sentiasa turun. Betul. Ada yang malaikat yang turun pagi-pagi yang tengok siapa yang pagi ni nak berinfak. Catat baginya orang yang berinfak dan diluaskan rezekinya dan sebagainya kan. Maknanya amalan kita ni yang membawa naik ke langit itu adalah para malaikat. Betul. Kita yang ada dekat muka bumi ni beramal di mana yang diperintahkan, diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita nak tahu dekat sini adalah amalan yang kita buat bertepatan dengan Rasulullah, of course akan diangkat naik ke langit, disimpan di dalam catatan apa tu, Illiyin tadi dalam Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz tadi tu. Jadi itulah prosesnya. Betul. Cuma sekarang ni kita nak tahulah apa bentuk amalan itu. Betul. Amalan apa yang dikatakan sampai diangkat naik ke langit. Adakah ada amalan yang tidak diangkat di langit, tersangkut ke dan sebagainya kan. Mungkin benda tu nak diceritakan sebentar lagi lah. Dan ada satu hadis tu Ustaz, hadis yang mengatakan bahawa malaikat Allah turun 1/3 malam. Turun nak cari mana hamba dia yang minta ampun, dia nak ampunkan, yang minta hajat dia nak kabulkan kan. Jadi hadis tu sangat familiar. Sehingga ada orang yang kata betul ke Allah ni turun ke bawah kan, turun langit kan. Jadi isu perbahasan dekat situ kan. Tapi kita tak nak bahas ke situ lah, nanti panjang pula cerita dia kan. Betul. Kita nak cerita dekat sini macam mana kepentingan 1/3 malam tu Ustaz. Macam mana bentuk pengamalan dia, macam mana kita nak betul-betul fokus 1/3 malam ni yang dikatakan sebagai satu amalan yang special lah. Waktu yang special lah, yang sehingga amalan tu sangat ditekankan oleh Rasulullah untuk kita buat. Masya Allah. Dalam salah satu tajuk ataupun amalan yang kita muatkan dalam buku ini ialah berdoa di 1/3 malam. Berdoa di 1/3 malam. Ada sandarannya daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala memberi tawaran kepada hamba-hambanya, siapa yang berdoa aku akan perkenankan. Dan berdoa waktu itu menjadi pembuka kepada pintu langit. Tentang turun Allah, sifat turun tu saya ada huraikan juga, tapi secara ringkas. Sebab orang kata alang-alang dah sebut tu. Bagi sebab jelas. Kita pun kadang-kadang bila kita tanya pada masyarakat, dia tahu tak isu tentang
kefahaman terhadap ayat mutasyabihat ni. Ya. Walaupun kita tidak menjadikan dia slogan dalam tiap-tiap ceramah kita. Kalau boleh, kalau orang tak tanya kita pun tak nak jawab. Betul. Sebab Sebab dia memang kita galakkan tidak digalakkan untuk kita nak pergi dengan lebih Jadi dalam. panjang cerita nanti. Gaduh. Tapi ada setengah golongan yang lain memang itu sebagai mereka punya bahan tema tiap-tiap kali ceramah. Jadi dia menyebabkan orang yang tak tahu pun jadi tertanya-tanya. Jadi maka saya jelaskan juga secara ringkas pegangan ulama ahli sunnah wal jamaah macam mana kan, apa kaedahnya supaya yalah bagi orang yang tahu sebagai ulang kaji lah, mengukuhkan balik. Orang yang tak tahu dia tahu. Dia ada ilmu yang dia perlu tahu saja. Sebab kadang-kadang orang awam tak perlu tahu detail-detail sangat. dia pun tak sampai. Jadi pening. Jadi kita bagi tak beramal. Contohnya kaedah tafwid dan takwil. Ini apa dia? Macam tu je. Itu bab tentang nuzul, turun Allah. Kita fahamkan dengan turun rahmat dan sebagainya. Adapun yang tadi tu berdoa di sepertiga malam tu, dia menjadi apa? Saya menggambarkan begini. Amalan kita banyak. Tapi tak semua amalan tu disebut membuka pintu langit. Tak. Mana amalan ni ada fadilat, contohnya tasbih. Kan? Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, memberat di menjadi pemberat di mizan. Kan? Lebih daripada bumi dan segala isi bumi. Tak ada sebut tentang langit pun. Ataupun hadis yang lain contohnya kan, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sehingga akhir, seperti memerdekakan hamba sahaya daripada keturunan Nabi Ismail. Lain pula. Jadi kenapa dalam hadis yang ini pula diceritakan membuka pintu langit? Saya faham gini, mana amalan-amalan ni dia kena ada pembuka dia, supaya yang lain boleh ikut, yang lain boleh lalu. Dia ada dia punya istilah bahasa miftah, kunci. Contoh solat. Apa kunci solat? Miftahus solat al-wudu. Kan? Mana kalau tak ada kunci tu, amalan kita hebat macam mana pun, dia tak jadi, tak masuk lah. Sebab kuncinya tak ada. Bayangkan, jadi bila kita ada amalan, contoh walaupun kita dalam tajuk yang lain, ketika kita mula-mula mendirikan solat, kita baca doa iftitah kan, Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira, itu diceritakan amalan itu dibukakan pintu langit. Mana permulaan solat kita tu membaca satu zikir yang dengan zikir tu membuka pintu langit supaya solat kita diangkat. Begitu juga dengan berdoa di sepertiga malam. Dengan berdoa kan, mungkin ada orang dia bangun malam dia tak sempat nak solat, tak sempat nak tahajud dan sebagainya. Dia tu bangun sejuk. Mau pergi tandas kan, contoh kan. Bangun terkejut ke, kena rasuk dengan jin ke apa ke. Tetapi dia ada satu peluang untuk beramal, dan amalan tu bukan calang-calang, membuka pintu langit. Jadi kalau sama ada dia bangun untuk solat ataupun dia tak solat, dengan dia berdoa dia sudah dapat fadilat tu. Itu yang paling malas paling common. Dalam hadis ada sebutkan hadis tu, maknanya paling tidak yang Nabi bagi saranan pada kita, man ta'arra minal laili, siapa yang tersedar tengah malam kan, terkejut dan sebagainya, waktu malam, maka dia berkata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi zikir ni kita semua pun biasa dengar kan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Cuma sambung sikit je. Alhamdulillah, subhanallah, la ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sambung zikir sikit kan. Apa tadi? Alhamdulillah, tahmid, subhanallah, tasbih, la ilaha illallah, tahlil, Allahu akbar, takbir, kemudian la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, hauqala. Kemudian doa, dan doa yang paling pendek sekali Ustaz, Allahumma ghfirli. Yang tadi zikir, bukan doa lagi, zikir, Allahumma ghfirli. Doa dengan yang itu, ataupun dia doa dengan apa-apa doa, nescaya akan diterima apa nama doa dia. Maknanya Nabi ajar pada kita, kalau tersedar tengah malam tu, paling-paling kurang doa lah dengan Allahumma ghfirli, ampunkan dosa aku. Tidur balik pun tak apalah. Tidur balik. So yang penting waktu 1/3 malam ni satu waktu yang memang tak boleh dilepaskan lah. Ya, betul. Dengan seminima mengucap astaghfirullah, minta ampun pun memadai. Memadai. Ada juga amalan
kita tak bangun qiyamul lail pun, contohnya buat satu amalan sembahyang isyak berjamaah, ada hadisnya, betul. kita dapat pahala qiyamul lail. Tapi kita nak huraikan dengan lebih lanjut lagi, Ustaz, sebab kita nak break dulu. Kita nak kupas dengan lebih detail lagi. Sepertiga malam ni, apa yang dikatakan amalan tu diangkat, apa yang tak diangkat, apa yang perlu dibuat, kita nak tahu. Lepas ni kita nak bincang lagi, insyaAllah. Boleh. Kita boleh cakap, tapi Allah Ta'ala dah tahu betul-betulnya macam mana kan. Jadi kalau kita betul-betul ambil daripada strategi bola tu, kita aplikasikan dalam kita punya pekerjaan ke apa, mana ada manfaat lah. So adalah pahala dia. Darjat dalam syurga itu bukan seperti tangga-tangga kita menaik bangunan kan. Darjat dengan satu tasbih saja, ucapan subhanallah saja pun membezakan satu darjat yang jaraknya seperti langit dengan bumi.